Baik, kembali dalam cerita di Seberit Berita, kita masih lagi memberi tumpuan khususnya melihat kepada beberapa hari lagi menjelang Aidilfitri dan pastinya orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan waktu tidur sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sebelum meneruskan perjalanan pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ini menurut pengurusi Lembaga Pengarah Global Alliance of Road Safety, Profesor Dr. Kulentayan Kesimani, yang mana mengatakan jika mengantuk ketika dalam perjalanan, mereka disyorkan untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualiti iaitu minimum 20 minit bagi mengelakkan berlakunya microsleep ataupun terlelap seketika. Bila kita berhenti ke R&R, in fact 20 minit kalau sleep quality yang baik sudah pun memadai. Kan 20 minit paling minimum kalau dia dapat tidur dengan baik, itu pun dah pun cukup. Sebab kita kena ingat ada dua isu. Satu ialah sleep quantity, satu lagi sleep quality. Okey, kalau beberapa hari sebelum perjalanan saya minta untuk sleep quantity iaitu di antara 6 hingga 8 jam. Okey, itu quantity, tapi pada masa yang sama juga sleep quality pun perlu. Tetapi kalau dalam masa perjalanan kalau mengantuk, sebaik mungkin pergi ke R&R, berhenti dan tidurlah sebentar. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan orang ramai sama ada pemandu atau penumpang yang duduk di bahagian belakang supaya memakai tali pinggang keledar kerana langkah keselamatan itu mampu mengurangkan kebarangkalian kematian antara 40 dan 50%. Menurutnya, kegagalan penumpang di belakang untuk memakai tali pinggang keledar bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah ia akan menambahkan risiko kepada pemandu dan penumpang di hadapan. Baik, itu tadi sebenarnya sedikit tips ataupun nasihat dan saranan daripada Prof. Colin khususnya berkaitan kepada individu ataupun mereka yang merancang untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tips yang mudah, kalau mengantuk dapatkanlah sedikit tidur walaupun seketika, walaupun katanya hanya minimum 20 minit bagi mengelakkan berlakunya microsleep ataupun terlelap seketika. Baik, kalau di segmen yang pertama tadi saya bersama dengan Muhammad Fendi. Muhammad Fendi berkongsi tentang perkembangan terkini keadaan trafik aliran masuk ke negeri Kelantan. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan rakan saya Faris Azman. Kalau diikutkan lebih kurang pada buletin awal ni jam 4 petang tadi, Faris ada berkongsi beliau dalam perjalanan daripada Melaka menuju ke Ibu Negara, dan pada waktu ini saya difahamkan Faris menuju ke Plaza Tol Gombak untuk membuat siaran langsung dan juga perkembangan semasa trafiknya di kawasan berkenaan, kerana difahamkan aliran trafik di lebuhraya Karak Kuala Lumpur dilaporkan mula sesak ekoran pertambahan kenderaan yang semakin bertambah menghala ke pantai timur sejak jam lebih kurang 2 petang tadi. Faris, mungkin boleh dikongsikan lokasi anda di sekarang dan juga keadaan semasa trafik khususnya lebuhraya KL Karak ini. Baik, terima kasih Fauzi. Ya benar, ketika ini sebenarnya Fauzi bukan hanya di kawasan-kawasan selatan utara saja, tetapi fokus ketika ini juga kami fokuskan ke kawasan pantai timur. Saya berada betul-betul di persimpangan Greenwood. Di sini sahaja kalau anda lalu mulai persimpangan Greenwood untuk pergi ke Plaza Tol Gombak, ia mengambil masa mungkin kelewatan perjalanan sedikit sebab memang sangat-sangat jam, trafiknya sesak. Kerana difikir ramai rata-rata mungkin penduduk ibu kota mengambil peluang untuk keluar. Tetapi apa yang boleh saya gambarkan ketika ini sebenarnya mengikut apa dikatakan oleh Anif Berhad, yang itu di Plaza Tol Gombak sebenarnya Fauzi, di kilometer 19.8 dan kilometer eastbound dan westbound, iaitu di timur dan juga arah timur dan juga barat, menghala ke Plaza Tol Gombak, menghala ke pantai timur, kenderaan telah pun sesak di kawasan Plaza Tol Gombak dan ia membawa ke Genting Sempah di kilometer 35.3 dan begitu juga di kawasan Bentong ketika ini sebenarnya Fauzi, di kilometer 55.5 masih lagi tidaklah kelihatan sesak, tetapi dijangkakan, Anif Berhad menjangkakan bahawa kenderaan yang sesak di kawasan Plaza Tol Gombak akan tiba di Bentong dalam beberapa jam sahaja lagi. Dan yang terbaru di mana di Plaza Tol Gambang, kalau anda sampai di Plaza Tol Gambang, di mana Anif Berhad juga telah membuka laluan secara manual, laluan untuk keluar tol secara manual kerana bilangan kenderaan yang telah pun dikatakan meningkat dan akan terus meningkat sebenarnya Fauzi sehinggalah tengah malam ini. Dan apa yang dikatakan oleh Anif Berhad sebenarnya Fauzi, bilangan kenderaan meningkat lebih kurang 200,700 lebih kurang banyak 200,000 setiap hari
bilangan kenderaan akan meningkat di kawasan LPT, kawasan KLK iaitu Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak. Jadi malam ini akan lebih meriah sebenarnya. Memang saya katakan lebih orang Kuala Lumpur, orang Bah Kelang akan raya sakanlah untuk pulang ke kampung. Tetapi jadual perjalanan diharapkan mereka mengikut jadual perjalanan yang telah ditetapkan Saiful Fauzi. Kerana jika tidak, ia akan berlaku seperti sebelum 2 tahun sudah, di mana lebih kurang 8 jam untuk mengambil perjalanan daripada Kuala Lumpur sehinggalah ke Pantai Timur, Saiful Fauzi. Faris, mungkin saya agak sedikit confused dengan angka yang Faris kongsikan sebentar tadi, 200,000 ataupun 700,000 yang disebutkan sebentar tadi. Okey, sebenarnya Anir Berhad menjangkakan 29 April sehingga 8 Mei lebih kurang 207,500 kenderaan bertambah secara harian yang akan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Manakala di LPT 1 pula dijangkakan sebanyak 100,000 kenderaan bertambah setiap hari. Tetapi mengikut pemerhatian saya sebenarnya, Fauzi, kemungkinan bilangan ini bertambah. Kerana apa? Hari ini merupakan hari Jumaat dan rata-rata kita katakan mungkin warga kota di Lembah Kelang ini telah pun mengambil keputusan untuk pulang awal untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tetapi bilangan ini mungkin akan bertambah pada malam nanti. Seperti mana kita tahu terdapat rebate tol yang diberikan oleh kerajaan dan juga Anir Berhad. Begitu juga kalau di utara selatan ada PLAS mengatakan memberikan tol percuma. Jadi kemungkinan itu juga akan menjadi fokus kita, pertambahan bilangan kenderaan dan kesesakan di lebuh raya di utara selatan pantai dan juga pantai timur tanah air sebenarnya, Fauzi. Faris, kalau diikutkan sebenarnya Faris daripada Melaka lebih kurang pada tengah hari tadi dan menuju ke ibu negara dan kemudian pada ketika ini sedang bergerak untuk membuat lintas langsung dan juga membawakan perkembangan terkini keadaan trafik di Plaza Tol Gombak. Mungkin boleh diceritakan, Faris pun tadi ada bercerita tentang perancangan awal yang dikongsikan oleh pihak PLAS dan juga pihak polis trafik. Daripada pemerhatian Faris tadi daripada Melaka ke ibu negara, mungkin boleh dikongsikan, adakah pengguna jalan raya mengikuti nasihat dan juga saranan perancangan awal yang dikeluarkan oleh pihak PLAS ataupun pihak polis trafik sebelum ini? Ya, kalau ikutkan bilangan kenderaan dia tidak mendadak dan tidak mengakibatkan kesesakan yang terlampau dahsyat sebenarnya. Hanya bilangan kenderaan bertambahan itu ada sebenarnya, Fauzi, tetapi tidak sesak. Jadi boleh saya katakan rata-rata warga-warga mana yang nak pergi ke selatan tanah air, kalau di Melaka dan di ke Johor, boleh katakan mereka ada yang mengikut apa kita katakan CTA, apa yang dikatakan jadual yang dikeluarkan, jadual perjalanan oleh pihak PLAS untuk memastikan mereka tidak terperangkap dalam trafik yang agak sesak. Dan pada masa yang sama, kalau ikutkan cadangan waktu perjalanan, kalau pergi ke Pantai Timur pula sebenarnya, pada 30 April, apa yang dicadangkan oleh Anir Berhad, di mana 30 April, Sabtu, rata-rata kalau anda daripada Kuala Lumpur dan Selangor melalui Plaza Tol Gombak untuk ke Pahang, Terengganu, Kelantan dan semua destinasi, terdapat option-option di mana pada jam 10 pagi hingga 2 petang adalah cadangan untuk anda pergi ke Pahang, ke Terengganu 6 pagi hingga 10 pagi, ke Kelantan 6 pagi hingga 10 pagi, dan semua destinasi waktu perjalanan bebas adalah di antara 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Dan ini perjalanan jadual-jadual yang kita katakan mungkin rata-rata pengguna-pengguna lebuh raya pun semakin lama semakin kita katakan mengikut jadual yang telah dicadangkan untuk mengelakkan mereka terperangkap. Jadi perjalanan saya tadi agak sesak di beberapa kawasan kerana terdapat bottleneck dan juga terdapat juga pertambahan kenderaan kerana susul keluar seperti di Nilai Utara, rata-rata daripada Ilit. Kalau anda pergi ke selatan tanah air, anda melalui Ilit, Putrajaya, Ilit dan keluar ke Seremban. Jadi bilangan kenderaan di situ bertambah akibat pertambahan susul keluar. Tetapi rata-rata saya perhatikan perjalanan lancar, tetapi mungkin ia berubah dalam tempoh beberapa jam lagi sebenarnya. Okey, Faris, saya harap keadaan Faris dan perjalanan Faris untuk menuju ke destinasi untuk buat lintas langsung, harap semuanya selamat dan kalau boleh dan diharap-harapkan juga Faris akan membawakan secara langsung, secara visualnya untuk kami lihat di platform khususnya di esrawani.com dan juga di platform media sosial kami, dan pastinya kami harap juga Faris dapat bawakan perkembangan. Kalau kita nak cerita tentang meriahnya Aidilfitri, sudah tentu kita melihat kepada meriah
mudahnya keadaan trafik di Lebuh Raya, nanti Faris akan kongsikan khususnya di dalam ruangan ataupun di Awani 745. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebut Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.